Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1000 dan antara paparan utama. Judi bermaharajalela dalam kerajaan Melayu Islam. PAS bertawakal, bersatu ditinggal. 5G ini penting sangat ke? Periuk UMNO kata Belanga bersatu hitam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemarin Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perbahasannya di Dewan Rakyat menegur mengenai isu perjudian. Beliau menerima maklumat terkejut dan bimbang dengan percambahan mendadak pusat-pusat perjudian oleh Kerajaan Melayu Islam yang berselindung di sebalik nama-nama kelab. Anwar mendakwa ia melibatkan kebenaran kepada orang Melayu Islam. Dalam hubungan ini jumlahnya puluhan ribu, kira-kira 45% ahli kelab di 62 hingga 65 pusat judi terdiri daripada golongan Melayu Islam. Katanya ini penglibatan orang Melayu Islam dalam kelab-kelab ini berlaku dalam kerajaan Melayu Islam. Bila dia jadi ahli kelab, dia dibenarkan berjudi. Katanya, situasi pusat-pusat judi yang bermaharajalela ini disyaki mendapat perlindungan walaupun melanggar prinsip dan dilakukan secara terbuka selain didakwa wujud usaha untuk menyembunyikan fakta sebenar. Kata Anwar, kerajaan perlu mendedahkan jumlah sebenar pusat judi termasuk daripada segi pemilikan mesin slot, jumlah keahlian dan berapakah ramai orang Melayu yang mempunyai kaitan dengan pusat judi berkenaan. Jangan nafikan kerana memang ada rekod MySejahtera tentang orang Melayu yang terlibat dalam kes ini. Dan ramai. Ini termasuk umpamanya di kelab di Victoria, di Bukit Kiara yang memang terpapar dalam video. Jadi yang saya mintalah pihak Kementerian Kewangan dan pihak polis, Jabatan Siasatan Jenayah untuk menyemak kerana ada laporan polis dan saya faham bila melibatkan kepentingan besar, syarikat besar dan tokoh-tokoh yang maha kaya, dia tindakan itu agak lambat. Katanya, beliau juga mahu pihak polis dan Jabatan Hasil dalam negeri menyiasat adakah benar seorang bernama Douglas Cheng dari GPL Group boleh bergerak dengan sewenang-wenangnya dalam kegiatan perjudian besar-besaran. Malah Douglas Cheng diizinkan membawa masuk orang Melayu Islam kelas atasan dalam perjudian. Beliau menggesa Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz memberi penjelasan kerana ia membabitkan pelbagai implikasi yang beri kesan buruk kepada negara. Bersemaraknya keanggotaan orang Melayu dalam perjudian ini berlaku sejak 1.5 tahun yang lalu, kata Anwar. Beliau berkata jangan mengkhianati amanah. Ahli Parlimen PH Kota Raja Muhammad Sabu mencelah bahawa kerajaan sekarang tiada manifesto. Oleh kerana itu mereka buat sahaja asalkan dapat wang. Tok Sri, Podison, janganlah tekan sangat kerajaan ini. Mereka bukan ada manifesto. Mereka bukan ada apa yang mereka janjikan. Anwar bersetuju bahawa kerajaan Melayu Islam lebih galak dengan perjudian. Bagaimanapun, Anwar berkata harus ada tindakan tegas daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan parti-parti Melayu Islam. Rupanya percambahan judi ini bukan setakat menambahkan cabutan khas daripada 8 kali ketika era Pakatan Harapan kepada 22 kali dalam pentadbiran kerajaan Tebuk Atap. Pusat-pusat perjudian juga bermaharajalela dan amat memalukan sedangkan kononnya ini kerajaan Melayu Islam. Mereka menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan kononnya untuk menyelamatkan negara dan agama. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah sebaliknya. Patutlah kerajaan Tebuk Atap pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang disokong dengan kuat oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang takut dengan perbahasan di Parlimen. Apa yang nak dibanggakan dengan nama Ustaz yang disandang sebagai pemimpin parti jika gagal menangani masalah keruntuhan akhlak orang Melayu Islam sendiri akibat judi yang nampaknya mendapat
mendapat perlindungan dan digalakkan. Apa akan jadi kepada generasi masa hadapan negara ini jika keadaan berterusan sebegini? Benarkah pintu rundingan antara UMNO dan Bersatu sudah tertutup rapat? Itulah yang kini diwar-warkan kepada media supaya dipercayai oleh rakyat kerana rakyat tahu Bersatu kini sudah sinonim dengan kerajaan yang gagal, iaitu kerajaan yang tidak patuh pada tata kelola pengurusan kewangan yang menyebabkan pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran berjumlah RM620.07 juta pada tahun 2020. Semua ini didedahkan dalam laporan Ketua Audit Negara LKN 2020 baru-baru ini. Lalu pemimpin UMNO mahu menjarakkan partinya daripada kebejatan Bersatu yang akan digunakan oleh Pakatan Harapan untuk menyerangnya. Maka kini pemimpin UMNO berkata parti itu hanya akan menumpukan perhatian terhadap usaha memperkukuhkan muafakat nasional MN yang dimeterai bersama PAS. Menurut Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, UMNO dan Bersatu tidak akan berunding lagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka pada 20 November ini. UMNO Melaka memuktamadkan untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu dan itu keputusan serius dicapai menerusi Perhimpunan Agung UMNO PAU tahun lalu. Semua 6 bahagian UMNO di Melaka menolak kerjasama politik dengan Bersatu dan hanya menumpukan kepada kerjasama dengan PAS menerusi MN, katanya pada sidang media di Baitul Tariq Kelebang kemarin. Beliau berkata keputusan tersebut adalah kehendak akar umbi berikutan tindakan Bersatu yang dikatakan banyak mengguris hati dan perasaan ahli UMNO, khususnya di Melaka. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Negeri itu menegaskan pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Pesuruhjaya PAS Melaka, Datuk Kamaruddin Siddiq, bagi membincangkan kerjasama dalam menghadapi pilihan raya negeri. Saya nyatakan kepada PAS, kerjasama ini penting bagi memastikan tiada perpecahan umat Islam dan Melayu yang lebih besar berlaku di negeri ini, katanya seperti dipetik. Dalam satu perkembangan yang berkaitan, Jawatankuasa Kerja PAS Pusat memutuskan bahawa parti itu akan menggunakan lambang Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri tersebut. Menurut Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, ketetapan itu mengambil kira panduan yang diberikan oleh Majlis Syura Ulama PAS yang bersidang pada Ahad lalu selaras dengan peruntukan Fasal 84 Perlembagaan PAS. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat yang berlangsung pada hari ini di Pejabat Agung PAS Pusat telah meluluskan penggunaan lambang Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 159 yang terjemahannya berbunyi begini: dan bermesyuaratlah kamu, wahai Muhammad, dengan mereka. Maka apabila kamu telah bertekad membuat keputusan, maka bertawakal, berserah dirilah kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah suka orang-orang yang sentiasa bertawakal. Surah Ali Imran ayat 159. Berdasarkan mesyuarat PAS memutuskan untuk menggunakan lambang Perikatan Nasional dalam PRN Melaka. InsyaAllah keputusan yang telah melalui 2 peringkat badan tertinggi PAS iaitu Majlis Syura Ulama dan Jawatankuasa Kerja PAS Pusat diberi keberkatan oleh Allah, terus maju berjalan di atas jalan keberkatan Allah, tegasnya dalam satu kenyataan di Facebooknya. Lidah tidak bertulang, begitu juga mudah pemimpin PAS memetik kalimah Allah untuk menunjukkan seolah-olah keputusan PAS itu mendapat keredaan Allah. Sedangkan tawakal seharusnya dimulakan dengan satu usaha bersyarat yang memenuhi kehendak Islam untuk mendapatkan keberkatannya. Ia bukan apa-apa sahaja usaha ikut gaya Machiavelli. Sudah tentu usaha itu tidak bermaksud dibolehkan bersekongkol dengan gerombolan kleptokrat demi mencapai matlamat. Sesungguhnya dalam tawakal perlu juga difikirkan dari mana datangnya sumber usaha dan kemampuan yang memberi kemudahan untuk memperoleh satu kejayaan. Jika sumber itu datang daripada hasil penjarahan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang kini sedang menjadi barah dalam kewangan negara, adakah Allah akan memberi keberkatan? Pendeknya, adakah tawakal PAS bersama UMNO itu akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala?
Kerajaan digesa memikirkan semula keperluan mewujudkan Syarikat Digital Nasional Berhad DNB iaitu sebuah syarikat bertujuan khas. SPV dimiliki penuh oleh kerajaan bagi mengendalikan spektrum 5G di negara ini. Jawatankuasa Komunikasi Digital dan Multimedia JKDM Pakatan Harapan berkata, langkah pelaksanaan 5G melalui monopoli DNB ini bermaksud kerajaan akan berisiko kehilangan pendapatan daripada hasil jualan spektrum 5G terus kepada syarikat-syarikat telekomunikasi yang dianggarkan bernilai 7 hingga 12 bilion ringgit. JKDM Pakatan Harapan berkata, penubuhan sebuah syarikat untuk mengendalikan perkhidmatan 5G bukan sahaja tidak dibuat di mana-mana negara tetapi hanya akan menjebak kerajaan dan rakyat dalam tanggungan hutang apabila syarikat terbabit membuat pinjaman bagi pengoperasiannya. Perbelanjaan untuk 600 staf DNB sahaja dijangka berjumlah 2.5 bilion ringgit atau purata RM34,722 seorang sebulan untuk tempoh sedekat itu. Berbeza dengan pengendalian spektrum perkhidmatan telekomunikasi untuk 2G, 3G dan 4G sebelum ini, syarikat-syarikat telekomunikasi tidak ditawarkan untuk membida spektrum 5G tetapi terpaksa menyewa spektrum tersebut daripada DNB sahaja pada satu kadar yang ditetapkan untuk satu jangka masa yang ditetapkan. Dari sudut pendapatan kerajaan pula, langkah pelaksanaan 5G melalui monopoli DNB ini bermaksud kerajaan akan berisiko kehilangan pendapatan daripada hasil jualan spektrum 5G terus kepada syarikat-syarikat telekomunikasi yang dianggarkan bernilai 7 hingga 12 bilion ringgit. Kata mereka, ketika pendapatan tahunan kerajaan tertekan berikutan pandemik COVID-19, sudah pasti langkah mewujudkan syarikat baharu itu akan mendatangkan kesan negatif terhadap pendapatan negara. Menurut JKDM Pakatan Harapan, berdasarkan wawancara Ketua Pegawai Eksekutif DNB pada 16 Oktober lalu, DNB dijangka membuat siri pinjaman bank dan menerbitkan sukuk menjelang tahun hadapan yang keseluruhannya berjumlah 8 bilion ringgit. Mereka berpendapat oleh kerana DNB dimiliki penuh oleh kerajaan, maka pinjaman ini merupakan satu bentuk liability contingent liability yang merupakan risiko yang terpaksa dipikul rakyat. Apatah lagi sekiranya DNB gagal membayar balik hutang tersebut. Hal ini wajar dipertimbang semula dengan cukup serius memandangkan bebanan hutang kerajaan yang dijangka meningkat. Dalam aspek pelaksanaan secara teknikal pula, kami meneliti beberapa risiko besar termasuk isu-isu legasi yang mungkin timbul apabila perkhidmatan telekomunikasi beralih ke teknologi yang lebih tinggi kelak. Ujar mereka. JKDM Pakatan Harapan juga mengingatkan kerajaan berdasarkan garis panduan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertarikh 9 Julai 2021, syarikat-syarikat telekomunikasi hanya dibenarkan untuk menggunakan spektrum sedia ada dalam menyediakan perkhidmatan sehingga tahap 4G sahaja dan tidak 5G atau lebih daripada itu. Hal itu merupakan satu kekangan teknologi yang amat tidak wajar, menghilangkan sifat keberkecualian teknologi, removal of technology neutrality dan wajib dipertimbangkan semula. Oleh itu, memandangkan risiko-risiko yang telah dinyatakan PH berpendirian DNB dan seluruh perancangan pelaksanaan jaringan 5G wajib dibahas di Parlimen, termasuk dibawa kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Pembangunan Infrastruktur. Tiada sebab risiko-risiko ini perlu diambil sedangkan ianya boleh dilaksanakan dengan cara yang mendatangkan hasil kepada kerajaan dan bukan sebagai hutang tidak langsung contingent liability seperti ini, tegas mereka. Kenyataan bersama ini dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Lembah Pantai Fahmi Fadzil, Khalid Abdul Samad, Shah Alam, Hanahyo Segambut, Wong Shu Chi, Kluang, Chang Ming Kai Alusta dan Law Kechian, Pengarah Komunikasi Wanita Keadilan. Penting sangatkah spektrum 5G ini sehingga kerajaan tubuhkan SPV khas untuk tujuan ini? Malaysia telah memilih kontrak dengan Ericsson Sweden bernilai 11 bilion ringgit berbanding pesaing China Huawei Technologies 5 bilion ringgit untuk merancang dan membina rangkaian telekomunikasi 5G di negara ini. Teknologi 5G adalah amat diperlukan untuk negara menarik pelaburan langsung asing berkualiti tinggi. Namun berdasarkan pengalaman lepas dalam One Malaysia Development Berhad 1MDB, wujud kebimbangan risiko yang akan ditanggung rakyat jika ia gagal. Isu ini dibangkitkan oleh Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat yang turut mempersoalkan tindakan kerajaan menyegerakan kelulusan tender besar tersebut tanpa banyak maklumat.
Sedangkan kepentingan rakyat sekarang adalah untuk memperkukuh sistem penjagaan kesihatan dan menyelamatkan nyawa. Rakyat tidak mahu menanggung kerugian seperti 1MDB. Fikir-fikirlah. Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata Perikatan Nasional hanya menganjurkan perpaduan dan kerjasama demi rakyat dan kepentingan negeri Melaka. Itu pilihan mereka enggan berunding dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Biarlah rakyat membuat penghakiman tentang sikap dan kenyataan pihak-pihak yang tidak mahu bekerjasama, katanya seperti dipetik bernama kemarin. Muhammad Azmin mengulas berhubung beberapa bahagian UMNO di Melaka yang menolak kerjasama diadakan di antara parti dengan Bersatu dalam menghadapi pilihan raya negeri Melaka pada 20 November ini. Selain itu, Muhammad Azmin yang juga Ketua Penerangan PN dan Ahli Majlis Tertinggi Bersatu berkata, PN sentiasa mengambil sikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mengadakan rundingan bersama, khususnya dengan parti yang membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Namun, seperti yang saya tegaskan juga, sebagai sebuah parti politik, kita harus membuat persiapan di peringkat akar umbi, khususnya pembahagian kerusi, penentuan calon dan jentera pilihan raya. Perkara ini perlu diperkemaskan seberapa segera yang boleh supaya jentera kita dapat bertindak dengan lebih efektif dan berkesan serta jangan sampai tindakan kita itu menyebabkan rakyat keliru tentang hala tuju, masa depan negara dan negeri. Tegasnya, terdahulu Ketua Bahagian UMNO Tangga Batu, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad yang mewakili kumpulan berkenaan berkata, keputusan itu dibuat bagi menghormati kehendak akar umbi selain terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan kerjasama itu tidak dapat diadakan. Sentimen keraguan terhadap Bersatu ini turut dikongsi oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT Razlan Rafi yang turut menolak Bersatu. Akibat kuasa dan permainan segelintir mereka yang berkuasa, Pertalian Muafakat Nasional ini terus dicemari dengan lakonan baik PPBM. Masa depan orang Melayu terus dijadikan taruhan. Tidak lagi wujud semangat perjuangan jitu, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut Razlan, Bersatu bukan mahu menang di Melaka. Mereka mahu lihat UMNO dilemahkan di Melaka. Mereka sudah meletakkan asas kerusi yang tidak akan diterima oleh Barisan Nasional di Melaka, ujarnya. Beliau berkata Bersatu mahukan 8 kerusi untuk bertanding, tidak termasuk PAS dan gerakan. Menurut Razlan, Bersatu mahu bertanding di Masjid Tanah dan Jasin, iaitu kerusi kuat UMNO. Strategi ini memang sengaja dibuat kerana mereka tahu ini adalah permintaan tidak masuk akal dan akan ditolak oleh UMNO. Lakonan baik PPBM ini ternyata sudah berjaya menggamit PAS untuk bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional, katanya yang turut enggan menggunakan istilah Bersatu untuk parti serpihan UMNO itu. Katanya perancangan PPBM untuk menggantikan UMNO tidak pernah luput dalam grand design mereka. Mereka tidak khawatir dan fokus kepada kerja mereka. Tujuan mereka menggantikan UMNO bukan untuk pilihan raya negeri Melaka. Tujuan mereka untuk menggantikan UMNO semasa pilihan raya umum ke-15 nanti. UMNO tidak pernah menolak penyatuan. Kita mesti terus dengan menjaga sempadan dan kesucian parti ini. UMNO hanya mahu memberikan yang terbaik kepada rakyat tanpa ada pengaruh pihak lain untuk melemahkan parti UMNO. Tidak akan wujud kestabilan politik sekiranya negeri Melaka ditadbir dengan formula kuasa separuh-separuh, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Kedua-duanya saling cuba membunuh satu sama lain, sedangkan mereka sebenarnya sama sahaja patut ditolak di pilihan raya negeri Melaka kerana gagal membela rakyat. Kerajaan di tangan mereka, rakyat merintih sendiri. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.